Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah, pagi ni seperti yang dijanjikan, seperti yang dikatakan, daripada poster semalam lagi. Sebab saya dah share dengan anda, berkenaan dengan teknik pengurusan kewangan yang mana saya akan buat sesi live pagi ni, lain daripada yang lain. Sebab saya rasa ini adalah first time untuk saya buat sesi live. Saya ada bersama dengan rakan saya. Okey. So, secara kebetulan nama rakan saya ni pun sama macam saya, hampir sama. Sebab nama saya adalah Helmi Halim, dan nama dia adalah Helmi Hakim. Okey. So sementara kita nak tunggu dia masuk, sementara kita nak tunggu dia untuk join kita punya sesi live pagi ni. So anda yang tengah follow saya punya sesi live ni, sesiapa yang tengah follow sesi live ni, boleh tekan share dekat bawah. Sebab at least kita sama-sama berkongsi kita punya ilmu pagi ni. So ada yang dapat, akan ada yang dapat manfaat bersama-sama kita. Okay? So siapa yang tengah follow live kita pagi ni? Saya nak tengok sikit. Okey, tu. So, sementara kita nak tunggu dia masuk, so saya sedang menanti sahabat saya untuk masuk, Helmi Hakim, daripada dia punya kepakaran adalah berkenaan dengan takaful, tuan-tuan. Okey? So mungkin perbezaan saya dengan dia adalah perbezaannya saya lebih kepada hartanah. Tapi dia lebih kepada takaful. So maknanya kalau kata ada yang tuan-tuan nak tanya, so boleh je tanya terus kat komen tu. So at least ada yang kita akan terus, kalau kata soalan tu kita sempat untuk jawab, kita akan jawab. Sebab pagi ni kita nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan teknik pengurusan kewangan. Okey. So saya nampak dia dah standby. So hopefully dia dah standby. Hello, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay, so itu dah Helmi Hakim. Ni gabungan. So apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita kat Singapura okey je lah. Yourself kat Malaysia macam mana, okey kan? Dekat Malaysia sekarang ni kita dah start PKP, pergerakan yang bersyarat. Okey, dah boleh keluar rumah. Maknanya sekarang dah boleh keluar rumah. Dah boleh keluar rumah. Tak ada limit masa buat masa sekarang, tapi still kena berhati-hatilah sebab kata Menteri Kesihatan kita hidup bersama COVID-19. Wow. Tunggu bro, tutup tingkap. Muka aku macam ada cahaya nur gitu. Tunggu Itulah. Ni okey sikit lah. Tadi muka macam ada cahaya nur. Okey. Bersinar-sinar gitu. Tadi sinar tu lebih sikit. Tu sebab tengok macam tak natural lah itu lah kan. Tengok ni tapi takut gelap pula tadi. Okey, so alhamdulillah lah kan, alhamdulillah dah boleh keluar rumah lah, dah boleh pergi restoran, dah boleh beli makan kat luar, jalan-jalan sikit-sikit. Cuma kena ada pelitup lah. Boleh, cuma mungkin tak ramai orang akan buat lah kot. Sebab kedai makan walaupun boleh pergi, tapi tak ramai orang yang akan pergi. Lebih kepada nak take away lah. Takut, yes. Ya, virus ni masih berleluasa gitu. So kita pun takut juga gitu. Betul, sebab berperang dengan benda yang tak nampak. Betul. Dia kuman kecil je tu. Berperang dengan benda. Kecil je. Betul. Tapi berbahaya. Betul. So macam mana Singapura macam mana? So berkurung macam mana ke? Kita bukan panggil lockdown. Dekat Malaysia dia panggil lockdown kan, PKP lockdown kan. Dekat Singapura kita panggil dia circuit breaker. Circuit breaker sampai 1 Jun. 1 Jun ni lah. Maksudnya kita berhari-hari kat rumah lah. Tak boleh keluar beraya kan untuk tahun ni. Memang dah confirm? Dah confirm dah gini. So kita dah buat persediaan dah. Okey, tahun ni tak boleh, hari raya pertama memang tak boleh keluar rumah lah kan, untuk berhari raya gitu. Tu agak sedih juga gitulah. Tapi ada hikmahnya lah. Pasal apa ni? Pasal kita untuk bulan Ramadan ni tak boleh keluar rumah kan. So ada hikmahnya lah. Kan kita boleh luangkan masa dengan family, boleh yalah amal ibadah kat rumah semua gitu kan. Katakan ada bazar Ramadan.
boleh jalan-jalan gitu semua. So kan kat rumah pun tak betul. buat apa-apa lah gitu. Okay, by the way bro, Helmi Halim, kita nama macam nak sama, Helmi Halim, Helmi Hakim. Ni Helmi Halim apa ni, seorang pakar property lah dari Malaysia kan. I mean now on your page, of course semua kenal you lah kan, you seorang pakar apa ni, property dekat Malaysia. Dan bagi siapa yang pertama kali lah jumpa nampak saya ni kan, nama saya Helmi Hakim. Saya dari Singapura kan. Saya adalah seorang penasihat kewangan dari takaful.sg. Kepakaran saya ialah membantu orang Islam di Singapura membina portfolio kewangan mereka secara patuh syariah, supaya mereka boleh hidup dengan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin insya-Allah. Terima kasih bro Helmi Halim sebab invite saya lah kan, dalam Facebook live lah. Ni pertama kali ni saya Facebook live kira international, masuk Malaysia pula sini. Kita nak cross border dah tak boleh, kita nak merentas tak boleh, tapi online punya power ni kita boleh untuk bertemu. Betul. Kan? Itu bagusnya lah hikmahnya online lah. Bila dah PKP ni, bila dah circuit breaker ni, dia memberikan ruang kita untuk berinteraksi menerusi platform online tu. Tu yang bagusnya. Pasal memang like for me, I dah lama nak belajar benda-benda ni kan, cuma macam tak ada masa tu. Sekarang ni Allah nak bagi masa lah kan? So masa yang terbaik juga ni untuk belajar tentang macam nak berhubung online. And untuk ni hari ni, of course kita nak sentuh sesuatu yang ni hari santai relax cuma kita nak betul. Lebih kepada perkongsian santai. Perkongsian santai gitu. Okay. Macam mana siapa nak mulakan ni? Yosef nak mulakan atau Maisa? Tak kisah. Pada saya sebenarnya dia tak kisah siapa-siapa yang mulakan, tapi sebenarnya kita nak semua audiens kita faham apa yang kita nak sampaikan adalah berkenaan dengan pengurusan kewangan. Betul. So pengurusan kewangan ni dia bukanlah semata-mata dapat duit, dapat gaji, uruskan gaji tu untuk bayar hutang, lepas tu belanja, lepas tu habis macam tu. So kita tak tahu duit tu pergi ke mana. Betul. So apa yang kita patut buat, sebab kita tak tahu. Kalau kita cakap berkenaan dengan hartanah, beli rumah, orang akan cakap okey, saya kena spend duit untuk beli rumah banyak ni. So saya nak kena komitmen untuk bulan-bulan. Tapi berbanding dengan takaful, dia punya konsep lebih kepada untuk melindungi. Betul. So kita nak juga tahu berkenaan dengan takaful dan dengan property, apa dia punya link dia. Sebab kalau di Malaysia, dia punya property house financing dia ada insurans MRTT. Yang mana mortgage reducing term takaful. Yes. So ada sesetengah orang dia akan ambil, bukan sesetengah lah, saya boleh cakap hampir 90% akan ambil MRTT. Betul. So another 10% dia yang akan ambil MLTT. Sebab kos MLTT ni agak tinggi. Betul. So nak tahu dari segi part bagi siapa yang takaful baru dengar benda tu. Ya bro, pasal kadang-kadang diorang dengar ni MRTT ni benda ni, MLTT ni benda ni kan. Siapa kadang-kadang yang baru dengar ni, maybe dekat Malaysia ramai yang tahu jugalah. Kalau di Singapura ni kadang-kadang orang cakap ni apa ni, mortgage reducing. Ya basically dia ada dua type lah. Satu kan, dia punya coverage tu kan, dia punya perlindungan tu, dia akan ikut kita punya hutang rumah yang akan mengundur, akan turun setiap tahun gitu. Itu adalah salah satu term insurance. Lagi satu pula tu dia akan standard. Tu. Itu perbezaan dia lah between both term insurance tu. Okey, daripada segi perspektif saya lah kan, memang perancang kewangan ni dia melibatkan banyak benda lah. Ya, nak beli property pun like yourself kan, nak beli hartanah pun kan, dekat Malaysia, kat Singapura ni kan kena buat kira-kira. And untuk secara persendirian pun kalau nak buat apa-apa pun kan kita perlu buat kira-kira gitu. Right? So COVID-19 ni kan, dia actually memberi kita satu pemandangan luas lah tentang kewangan. And satu benda yang saya tekankan. Sebab ramai tau sekarang COVID-19 ni kan, ramai my client dia tanya tau, ni Helmi, COVID-19 ni kan, ni PKP lah, ni circuit breaker ni lah. Bro, you still in the show? Are you still in dekat dalam tak? Okay, tak. Tapi kita keluar ni buat seorang pula ni. Still in the show. Okay. Mesti in the show Okay. So apa ni? So
berbalik pada tadi tu kan, ramai orang tanya ni krisis kewangan ni kan, health crisis ni kan, dia akan berpanjangan tapi untuk berapa lama gitu kan, dia 6 bulan ke, 1 tahun ke, 2 tahun ke, ramai kita tanya-tanya soalan macam gitu kan. Of course saya daripada segi perspektif dekat Singapura ni lah kan, saya rujuk balik kan dekat kita punya apa ni, timbalan Perdana Menteri, dia ada bagi satu unjuran tentang apa ni, tentang bajet dekat Singapura ni kan. Dia bagi tahu that COVID-19 ni dia akan berpanjangan sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi kalau kita rujuk pula kan, ya 1 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun. Tapi kalau kita rujuk pula ni, kita punya kita punya apa ni, deputy, kita punya foreign minister. Foreign minister jap, dalam bahasa Melayu foreign minister. Menteri luar negara. Menteri luar negara. Menteri luar. Yes, kat Singapura ni, masa wawancara dia dekat CNBC, dia bercakap COVID-19 ni kan, dia akan makan masa dalam 1 tahun juga gitu. So, satu kemestian lah kan untuk semua warga negara Singapura ke atau warga negara Malaysia ke, mesti buat persediaan yang tuntas, yang kuat, yang baik kan, dari segi persediaan kewangan untuk 1 tahun ni. So tak kisahlah dari segi sudut perspektif saya sebagai penghuni takaful ke, atau daripada segi perspektif Helmi Halim sebagai seorang pakar property ke, salah satu benda yang kita sama-sama tekankan ialah keperluan untuk adakan dana kecemasan. Dana kecemasan. Sekurang-kurangnya, yes, untuk my client I selalu bagi 3 hingga 6 bulan lah dana kecemasan. Maksudnya apa tau? Kalau pembelanjaan bulanan kita $3,000 kan tiap-tiap bulan, kita perlu ada lah sekurang-kurangnya $90,000 atau you rasa RM9,000 kan. $90,000 tu dah boleh berpencen tau. Tak adalah, tak banyak tu kan. 1 tahun bro kan. Pasal apa? Pasal kalau misalnya letaklah kena buang kerja ke, pasal sekarang ni memang keadaan agak gawat gitu kan. Ramai pekerja dia hilang sumber pencarian mereka gitu. Betul. And kalau misalnya betul-betul benda ni berlaku kan, sekarang alhamdulillah semua agak okey kan, tapi kadang-kadang kita tak tahu kan pada masa depan macam mana. Kalau kita hilang sumber pekerjaan kita tu kan, gaji kita tu, at least kita ada sekurang-kurangnya 3 bulan untuk bernafas gitu. So bayangkan kalau dana kecemasan tak ada tu, susah tu kan. Betul. So ni betul. So ini adalah satu benda yang saya tekankan lah kan kepada semua yang kat luar sana tu, perlu ada dana kecemasan. Pasal benda ni kan akan berpanjangan sekurang-kurangnya dalam 1 tahun gitu. Walaupun kalau PKP kalau dah habis kan, atau kita punya circuit breaker dah habis kan, maknanya orang dah boleh keluar kan, situasi dia tak akan macam dulu. Dia tak akan terus normal biasa-biasa tu, tak ada kan. Dia akan ada perubahan gradual gitu. Dia bukan terus dah boleh pergi jalan-jalan, tak payah pergi pelitup, tak payah praktis apa ni panggil ni jarak atau ni social distancing, tak ada gitu. Dan kita masih perlu berhati-hati gitu kan. And ramai juga kan my client yang business people kan, maknanya peniaga kan, mereka mengeluh lah kan. Pasal apa? Dia cakap ini COVID-19 ni kan menjejaskan pendapatan mereka, income mereka dari perniagaan mereka gitu. So satu benda dekat situ yang diorang kadang-kadang tengok ialah gaji pekerja lah kan. Ni perlu tak pekerja ni, perlu tak. So that's why kan dari segi perspektif peniaga ke atau kita sebagai seorang pekerja ke kan, kita kena peka dengan kewangan kita, dan kita perlu senantiasa pastikan kita ada dana kecemasan. Dekat Singapura kita panggil dana kecemasan lah. Maybe dekat Malaysia dia panggil apa? Peti kemarau Itu ada di antara sifu-sifu kita. Ada antara guru yang saya follow, dia kata peti kemarau. Ada yang cakap dia dana kecemasan. Tapi yang bawa tu peti kemarau dia memang bawa lah. Sebab sebenarnya kita nak simpan kita punya dana kecemasan ni berapa bulan yang kita nak simpan. Betul macam yang mana Helmi Hakim cakap, at least 3 bulan. Tapi ada yang juga yang cakap kena ada 6 bulan. Betul. Tapi mampukah kita nak simpan tiba-tiba jadi 12 bulan, 6 bulan ke 12 bulan? Sebab tu satu benda yang banyak. Sebab kalau standardnya orang belanja sebulan 3,000, kalau dah 6 bulan dah dekat 18,000 tu, bila dia tengok masa mula-mula dia nampak macam ada duit lah. Sebab kadang-kadang orang ni dia berbelanja. Tambah-tambah sekarang dunia dah canggih. Dunia dah canggih, mana ada Shopee, ada Lazada,
So Facebook sendiri pun banyak beli-beli online. So dia Betul, mulalah betul. gatal tangan. Betul. Ah, Dekat rumah saja tapi berbelanja dia tinggi gitu. Pasal semuanya Betul. online gitu. Yes. Sebab Ya, bab. kalau di sini waktu sekarang ni bulan puasa, so kita tak ada bazar Ramadan, sama juga. Cuma Okay. beza dia bazar Ramadan online tu ada. So maknanya diorang boleh order online and then nanti diorang akan hantar COD. Akan hantar dekat depan rumah. Wah. So sama je lah. Dia merentas negeri ke atau negeri-negeri je? Tak ada, dia just hantar bagi kawasan lah, satu daerah lah. So macam contohnya macam you family dengan Johor Bahru. So maybe orang akan hantar di situ je, Bandar Baru Uda, Ulu Tiram, situ je lah kawasan dia. Wah. Dia ayam golek, ayam panggang masih boleh makan lah. Still boleh. Still ada orang yang buat. Dia risau. Alhamdulillah, wah best. Satu benda pasal Malaysia ni, I like kan, I suka ni kan, is your bazar Ramadan lah. Kan bazar Ramadan ni kan, satu benda yang I betul-betul suka tu, is you punya ayam ayam panggang tu. Ayam golek, ayam panggang tu. Dia agak berbeza lah dengan Singapura punya. Singapura punya dia dia kadang-kadang ayam dia kecil gitu. Kecil kan, and then lepas tu rasa dia okey je. Tapi kalau kita pergi dekat Malaysia, bazar Ramadan Malaysia tu, kalau dia dah panggang ayam tu kan, berkepu-kepu lah sap tau. Maknanya dekat satu tempat tu kan, akan bawa ayam gitu. Habis campur dengan kuah santan dia ke apa gitu kan, rempah ratus dia tu. Itu memang best betul lah kat sana gitu. So Alhamdulillah bagus jugalah, you all kat sana masih boleh masih boleh menikmati juadah Ramadan juga gitu. Walaupun ya terkurung kat rumah sekarang ni. I mean that is something good lah. Ya, berbalik pada tadi kan, kita buat pasal tentang dana kecemasan ni kan. Dia memang dia agak subjektif lah. Ada orang cakap 3 bulan dana kecemasan, ada orang cakap 9 bulan dana kecemasan, ada orang cakap 12 bulan dana kecemasan. And dia subjektif lah. Cuma dari perspektif saya lah sebagai seorang penasihat kewangan kan. Apa yang saya selalu kata, kalau misalnya you bekerja kan, you are seorang pekerja, maybe 3 atau 6 bulan lah boleh dana kecemasan, pembelanjaan 3 hingga 6 bulan pembelanjaan kan, sebagai dana kecemasan boleh. Tapi kalau you seorang businessman atau you seorang peniaga, lebihkan lagi banyak lagi bagus. 12 bulan lagi optimal lah, lagi bagus lah gitu. Pasal kita tak tahu gitu kan. Memang bisnes ada naik turunnya gitu. Cuma sekarang ni pada waktu ni dia agak berlainan sikit lah kan. Pasal apa? Pasal benda kuman yang kita tak pernah nampak ni, yang kita tak pernah ambil tahu gini. And then yang danger dia kan is apa tau, is basicnya pun belum ditemui lagi gitu. So dia akan ada masanya lah kan, periodnya tu di mana bisnes kita mungkin dia tak seperti sedia kala gitu. So satu benda bagus tu ialah kalau seorang peniaga tu lebihkan sedikit lah dana kecemasan gitu. Yes. Sebab dana kecemasan untuk peniaga dia berlainan sikit. Sebab dia lebih kepada untuk diri sendiri ataupun untuk bisnes dia. Betul. Itu masalah dia. Sebab tu kadang-kadang banyak yang kita dengar, tiba-tiba dia lost job, kawan ni hilang kerja, ini tak ada you punya suara pecah-pecah bro. Punya suara pecah-pecah. So saya tak tahu nak buat macam mana. Tak apa. Kita ulang balik je. Boleh lah agak-agak. Sebab dana kecemasan pada saya, kalau untuk yang mana business owner yang berniaga, so dia ada 2. Satu untuk diri sendiri, satu lagi untuk dia punya pekerja, dia punya perniagaan. Betul. Sebab kalau kata tak cukup dana untuk perniagaan dia, membuatkan dia tak mampu nak sustain perniagaan dia, dan akhirnya dia terpaksa buang dia punya pekerja. Satu-satu kena buang. Sebab satu yang pertama, mungkin dia akan mula kurangkan pendapatan. Okay, you tak dapat gaji penuh bulan ni, half je you dapat mula-mula. Lepas pada tu tak dapat nak sustain, last sekali dia akan start nak buang. Bila nak start nak buang, mungkin dia start tutup dia punya business. Yes. Ini adalah satu dilema lah, dilema kan untuk banyak peniaga ni. Pasal saya ada ramai juga kan klien-klien yang buat bisnes gitu kan. Dia kalau nak buat pekerja pun dia tak mudah tau. Dia bukan sesuatu yang mudah gitu. Pasal selalunya business owner ni dia akan fikir, ni pekerja aku ni dia ada isteri, ada anak nak tanggung tau. Makanan, pembelanjaan kan. Business owner dia tak sampai hati.
kan, dia tak sampai hati untuk apa ni, untuk terminate lah, buang pekerja dia macam gitu je. Mungkin ada yang pekerja dia dah lama kan, dia dah kan jatuh bangun bisnes tu kan, dah bersama kan untuk mengharungi pancar rubber semua ni kan. Cuma apa ni, cuma kalau tak ada dana kecemasan dari segi bisnes perspektif pun susah juga gitu. And so that's why kalau untuk peniaga tu selebihnya adakan lagi banyak lagi bagus dana kecemasan atau yang peti kemarau tu lah. Okay, and then so ramai yang tanya ni, bro, macam mana nak simpan duit untuk dana kecemasan kan, gitu kan. So apa yang saya selalu bagi tahu ni is that, apa ni, you pernah dengar tak benda ni panggil Joseph Cycle, atau apa ni dalam bahasa Melayunya apa ni, Nabi Yusuf punya cycle purata. 7 tahun, dia cakap 7 tahun, 7 tahun keadaan macam baik, semuanya okey kan, ada 7 tahun kemarau gitu. Saya ambil analogi dari sini ni kan, ialah masa time tengah baik tu, masa semuanya okey, masa bisnes tengah mantap, masa pekerjaan tengah bagus, itu adalah masa yang terbaik untuk kita simpan duit lah. Simpan duit untuk dana kecemasan gitu kan, supaya bila time kemarau macam inilah ni kan, kita dah ada buat persediaan dah, duit tu dah sedia ada dah gitu. So ini adalah satu benda yang saya tekankan dekat sini lah kan. Mulakan dalam bahasa Melayu kita apa ni, sediakan payung sebelum hujan kan. Jangan kita apa ni procrastinate, kita apa ni, kita tangguhkan untuk buat simpanan tu kan. Ada orang macam apa, dia apa ni, dia dah terberak baru nak siapkan jamban gitu. Benda dah terjadi tu, macam mana so barulah jumpa Tuan Helmi Halim atau jumpa saya kan. Dia tanya macam mana kalau you dah macam time macam gitu tu, susah juga untuk kita bantu tu. So bila time tengah okey ni kan, kalau misalnya alhamdulillah you masih ada pekerjaan, sekarang ni you masih business masih berjalan gitu, tapi dana kecemasan tu tak berapa banyak sangat gitu kan. Sekarang adalah masanya untuk simpan lebihan gitu. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Pasal apa? Pasal kita tak tahu berapa lama benda ni berlaku. Dan kalau misalnya pada masa depan, kalau kita terjejas gitu, sekurang-kurangnya kita adalah ruang bernafas dari segi apa ni, dana kecemasan. Betul. Yes bro. So sangat-sangat penting dana kecemasan tu. Betul. Ya. Tapi masalahnya kadang-kadang ada setengah orang dia buat dana kecemasan, dia buat peti kecemasan. Sebab nama tabung tu tabung kecemasan, tapi apa yang berlaku, tiba-tiba tayar pecah, cemas, dia ambil duit tu. Okay. And then tiba-tiba mungkin bumbung rosak ataupun ada yang sakit, ada yang masuk hospital, so dia dah cemas, dia tak ada benda nak ambil dah. Itulah duit yang dia ada, itulah peti kecemasan yang dia ada. So macam mana kalau kita nak elakkan daripada bila kita sakit, bila kita berlaku musibah pada diri kita, at least ada something else, benda lain yang boleh cover selain daripada kita ambil duit daripada peti kecemasan tu. Sebab saya faham, saya rasa, saya percaya dalam takaful dia ada lain daripada peti kecemasan yang boleh cover kita punya life, yang boleh cover kita punya pendapatan ataupun sustain kita punya kesihatan dengan menggunakan lain punya tabung selain daripada tabung kecemasan. Sebab kalau nama tabung kecemasan asal cemas je ambil lah. Betul. So ada macam mana yang boleh takaful boleh lindung tu? Ya, so selain daripada peti kecemasan ni kan, yang cakap di peti kecemasan ni, apa yang saya sarankan ialah setiap orang tu kena ada takaful hospitalization lah, atau hospital insurance plan ni. Maksudnya apa tau? Maksudnya kalau lah letaklah satu hari tu kan kita kita jatuh sakit, terpaksa kan masuk hospital, due to whatever reason kan, na'udzubillah lah, kalau kena COVID kan, na'udzubillah lah kan, tapi tak kisahlah apa-apa penyakit pun masuk hospital, sekurang-kurangnya kan plan takaful tersebut tu dia akan cover kita punya cost hospitalization. Benda ni penting tau bro. Pasal apa? Pasal tahun lepas kan, itu kali pertama lah kan diri saya masuk hospital. Saya tengok dalam Facebook tahun lepas. Masa tahun lepas masa raya. Yes, betul. Wah, you tahu masa tu me and my family lah kan, dengan keluarga kan, kita pergi Hong Kong. Ni pun kita punya company lah, company hantar untuk belajar. Time bulan puasa tu kita belajar, kita merantau, kita pergi Hong Kong, bermusafir, pergi Hong Kong untuk belajar, untuk ilmu gitu kan. So sekembalinya lah balik daripada Hong Kong tu kan, saya jatuh sakit, pergi hospital.
Kan, sebagai seorang penasihat kewangan kan atau pengundi takaful ini klien masuk hospital dah ramai dah berlambak dah. Tapi diri sendiri masuk hospital tu tak pernah tu. Tak pernah. So pertama kali lah saya masuk hospital time tu. Kan dia check lah saya punya suhu badan kan. Ada orang terkejut. Suhu badan you tinggi. Nak masuk paras 40 degrees. Kan dia cocok sana cocok sini, okeylah berjaya untuk kurangkan sampai 39. Tapi lepas tu dia ambil sampel darah saya. Di sampel darah kan, and then dia buat a bit of testing lah kan, testing gitu, and sampel darah tu dia akan ada benda ni panggil protein reading lah, protein reading. Kebiasaannya lah, kelazimannya lah, ramai orang protein reading dia 1 sampai 10 kan, kalau teruk sangat pun 20 kan. Saya punya protein reading time tu kan, dia mencecah 200. So doktor, nurse kan, jururawat semua dia terkejut lah gitu kan, cakap you must be hospitalized. And pada masa tu kan, ya, saya dekat observation ward terbaring tu kan. Benda yang bermain dekat fikiran saya siapa tahu? Aku ada tak ni plan plan hospital insurance plan takaful hospital ni aku ada tak? Pasal apa? Pasal sebab saya masuk hospital swasta kan. So hospital swasta memang kerajaan dia tak ada cover lah kan untuk hospital bill tu semua tak ada lah gitu. And selalunya lazimnya hospital swasta ni mahal kan. So tak kapai-kapai saya ambil saya punya phone, saya log in, saya check, alhamdulillah ada intact hospital insurance plan ni. Ya, tapi nak disingkatkan lah, nak disingkatkan cerita ni kan. Dah hospital bill saya masa tu kan, nak tahu berapa? Untuk 8 hari tau saya hospitalized dekat 8 hari ya? Ya, Mount Elizabeth Novena di Singapura. Berapa hospital bill saya? Hospital bill saya $30,000. $30,000 kalau tukar dalam Malaysia dah RM90,000 dah. And itu just viral infection dia tau. Dia tak ada buat operation ke, potong perut ke, atau potong mana-mana bagian anggota badan ke, tak ada tau. Dia tak ada surgery, tak ada apa-apa. Just boleh buat surgery lagi ya? Gitu. Yes. So bill dia tu, ya, kan, kalau dari konteks Malaysia dah RM90,000 kan. And bayangkan you punya dana kecemasan berapa banyak aja gitu. And tak ada plan takaful hospital atau plan hospitalization insurance plan gitu. So koyak tu kan, kita punya poket, koyak kita punya dompet kan, semua duit habis pakai, dan lepas tu terpaksa berhutang sini sana untuk bayar kos rawatan gitu. So selain daripada ada dana kecemasan, satu benda yang saya tekankan kepada semua ini dia tak kisahlah di Singapura ke atau di Malaysia ke, satu benda yang saya tekankan perlu adanya comprehensive plan yang hospital yang menyeluruh. Jumpalah ejen takaful ke dekat sana, dekat di Malaysia ke, atau jumpa pakar-pakar kewangan di Malaysia atau di Singapura kan, untuk tanya dengan lebih lanjut tentang tentang plan hospital insurance plan takaful. Itu adalah satu benda yang saya kongsikan dekat ramai kat luar sana tu. Ini mesti ada lah, perlu ada lah. Kalau tak ada tu susah. Yes. Sebab sebenarnya kita membayar untuk kita punya plan takaful tu tidaklah terlalu mahal berbanding dengan apa yang kita dapat. Betul? Betul, setuju. Yes. Sebab kadang-kadang sebab kalau di sini saya banyak tekankan untuk ambil dana takaful ni, janganlah terlalu banyak, janganlah terlalu mahal dia punya bayaran premium dia. Yes. Betul. So katakanlah you punya gaji dalam 3,000, so at least you janganlah ambil sampai 500 you punya kos untuk premium takaful sahaja. Yes. Sebab itu pun dah mengganggu kita punya pengurusan kewangan kita. Betul. Yes. Cuma satu benda yang kita perlu ambil tahu ialah mesti ada lah kan. Pasal apa? Pasal ada orang fikir saya ni muda lagi lah, saya tak masuk hospital sebab saya muda, saya sihat, saya kuat, Allah bagi saya tenaga, kudarat kan, saya tak akan jatuh sakit. Ramai orang fikir macam gitu. And the thing is that saya pun pernah fikir macam gitu juga kan. Saya ni muda kan, kita orang muda jarang jatuh sakit lah, maka kalau sakit pun makan Panadol dah baik dah gitu kan. Tapi kalau misalnya musibah berlaku gitu kan, dikala musibah berlaku gitu kan, barulah kita akan tengok ini plan takaful ni ini adalah penyelamat bagi diri saya kan. Kalau tak betul, kalau macam masa tahun lepas tu, kalau tak ada plan takaful hospital tu memang koyak kan, dana kecemasan akan dihabiskan, itu pertama.
And then kalau misalnya ada pelaburan ke apa kan, tak kisah pelaburan kat mana-mana pun, terpaksa kita cairkan. Pasal apa? Pasal perlu duit, ambil duit tu untuk bayar kos rawatan di hospital tu. And so selain daripada dana kecemasan kan, selain daripada kita nak simpan untuk keperluan lain, satu benda yang kita perlu tekankan ialah kita perlu ada kan hospital insurance plan. Ini penting sangat-sangat. Ya. Okay bro. Dan satu benda satu konsep lah. Pasal topik hari ni kita nak sentuh tentang teknik pengurusan kewangan lah kan. Teknik pengurusan kewangan. Ni mauduk kita pada hari ni lah. Topik kita pada hari ni lah. Teknik pengurusan kewangan. Yang patuh syariah ni. Ni alhamdulillah lah. Of course patuh syariah ni daripada segi sudut di Malaysia kan, daripada segi sudut di Singapura dia agak berlainan sikit lah. Wah, just tanya. Malaysia ada kan nak beli rumah kan, ada kan macam sistem murabahah atau musyarakah mutanakisah, ijara wa iktina, ada kan? Betul, ada. Sebab ada dia di pihak bank dia ada dua, satu conventional loan, conventional loan, and then satu lagi Islamic loan, Islamic finance. Islamic financing. Yes. Ya, bila once you pilih Islamic financing, memang dah okey lah kat situ, sebab bank memang dah sediakan konsep Islamik, dah tak payah nak fikir pasal riba dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebab sebelum ni pun dalam 2 hari semalam baru saya share. Okay. Orang pun saya share halal dan haram, sebab kebanyakan orang dia nak beli rumah. Tapi bila nak beli rumah dia just fikir untuk dapatkan loan, tapi dia tak fikir pun financing tu adakah halal ke haram. Betul. Tapi sebenarnya benda untuk halal dan haram ni banyaklah kita nak fikir patut syariah ni. Betul, dari segi financing, dari segi kita punya kehidupan seharian, dari segi pendapatan. Dan juga dari segi takaful pun ada, betul. Sebab takaful pun ada konvensional dengan Islami, betul? Betul. Conventional insurance dengan takaful itself. Yes. Bagus pula gini. Ya, so berbalik pada tadi kan, teknik pengurusan kewangan ni kan. Ya, teknik pengurusan kewangan. Satu benda lah kan. Pasal ramai orang tanya tau. Ni Helmi, aku dapat gaji 2,000, dapat gaji $3,000, RM3,000 satu bulan, atau gaji $5,000, RM5,000 satu bulan. Macam mana nak asing-asingkan ni? Nak buat ada tak teknik-teknik yang dia boleh saya gunakan gitu. Ada patut dia cakap, aku ada Google lah kat sana-sana kan, adalah T-half acre konsep lah, ini konsep tu konsep lah. Pening lah, banyak sangat konsep lah sekarang ni. Pening sangat-sangat ni. Mana satu nak ikut? Betul. Mana satu yang bagus, mana satu perlu aku ikut rapat-rapat gitu kan. So apa pendapat aku ni? Yes. Kan? So satu benda yang saya kongsikan yang senang lah, yang senang betul. Senang sangat-sangat lah kan nak mulakan dari segi pengurusan kewangan ni kan. Adalah konsep 50, mana ni? 50 30 dengan 20. 50 30 dengan 20. 50% gaji kita kan, contoh gaji kita RM1,000 lah. Ni contoh je lah, RM1,000 lah kan. 50% gaji kita kan ialah untuk pembelanjaan keperluan. Yang keperluan maksudnya apa? Untuk kita duit makan, duit kita minum, duit nafkah, bil elektrik, air, handphone, yang benda-benda perlu gitu. Ini 50%. So daripada RM1,000 tu, $1,000 tu, ambil 50% untuk keperluan. Okay, and then yang keduanya 30, 50, 30, 20. Oh, dia boleh tulis lagi. Alhamdulillah. Okay, 30%, 30% pula tu. Dan untuk apa? Untuk kemahuan. Kemahuan tu macam apa tau? Contoh kita kalau nak keluar makan dekat restoran kan, yang macam mahal-mahal gitu. Kan? Itu adalah kita consider kemahuan lah. Kita agihkan 30% daripada gaji kita tu untuk kemahuan. Okay? Atau misalnya contoh nak travel. Nak mana ni, nak pergi luar negeri, nak beriadah keluar negeri bersama keluarga itu. Dan kita set aside dalam berapa? Dalam 30% daripada gaji kita tu kan untuk kemahuan gitu. Lagi 20% lah tu kan adalah untuk kita simpan duit untuk dana kecemasan. Atau simpan duit untuk dana apa ni, dana apa panggil ni, opportunity fund lah, yang memberi peluang. Atau simpan duit untuk apa, untuk bayar hutang contoh tu. So konsep dia senang je. 50 30 20. 50% untuk keperluan. 30% untuk apa? 30% untuk kemahuan. And 20% kan untuk apa? Untuk simpanan gitu. So ini adalah satu teknik lah yang saya kongsikan dengan ramai kat luar sana tu lah. Cara yang senang kan untuk kita terus fikir. Pasal kadang-kadang duit ni kan, bab duit ni kan,
Kalau macam susah sangat, orang malas lah nak buat tau. Dia kata, alah ni konsep ni, dia nak kira peratusan dia semua gini. Penat lah, tak payahlah, belanja je lah. Kan? Then ada orang apa tau, kadang-kadang kan, duit dia kalau terletak kat satu tempat dia tu, contoh satu bank account simpanan tu kan, dia ada satu macam penyakit tau. Penyakit apa tau? Penyakit risau kan. Dalam bank ada duit. Dia kena apa tau? Dia kena selagi dalam bank tu ada duit tu, dia macam risau, macam rimas gitu. Dia kena habiskan, kena langsaikan, kena licinkan dia punya duit dalam bank tu, baru dia ada rasa macam kelegaan gitu. So jangan terperangkap dalam bab-bab macam itu. So itu bukan akaun simpanan lah maksudnya. Yalah, tu sebab lah. Kan gitu. Dia cakap finance ni, kewangan ni rumit sangat lah. Susah sangat lah. Bukan untuk aku ni. Orang lain boleh lah. Untuk aku susah sangat gini. So that's why bagus kita pemudahkan lah. So that's why saya kenalkan konsep 50, 30, 20. Senang sangat. Buat saja kan. Boleh ada kewangan yang utuh, kewangan yang kuat kan. Dan macam mana badai ekonomi yang teruk sangat-sangat pun berlaku pun kan. You are at least sekurang-kurangnya lah kan. You tak terjejas sangat. Pasal apa? Pasal you ada prinsip kewangan yang utuh gitu. Kan? Kalau you tak pernah ada sistem macam ini, mulakan nyari kan. Ada orang cakap bila bagus untuk mulakan pengurusan kewangan, bila aku dah jadi kaya ke, bila aku dah jadi jutawan ke, baru aku mulakan pengurusan kewangan. Tak ada. Dengan duit yang sedikit pun, ya ada macam itu. Cakap aku bukan jutawan ni kan, nakal lain lah. Kalau aku jutawan baru boleh lah kau buat bui-bui tentang apa ni, tentang pengurusan kewangan. Tak ada kan. You ada gaji sedikit pun, dia ada simpanan sedikit pun, mulakan konsep ni 50, 30, 20 kan. Pasal apa? Pasal contoh kalau you ada simpanan yang sedikit je lah, letaklah RM10,000 je gitu, atau you gaji cuma sekarang RM2,000 je sebulan gitu, you dah mulakan kan. Bila you dah gaji dah tinggi lah RM5,000 dan ada misalnya simpanan yang lebih banyak gitu kan, you ada satu benda dipanggil keterbiasaan untuk untuk agihkan duit dulu kan, sebelum you nak belanjakan your duit macam mana pun gitu. So ini adalah tekankan 50, 30, 20. Ikut saja gitu. Itu point dia tu. Sebab ada kebanyakan orang yang kita jumpa, bukan dah kebanyakan, termasuklah diri saya juga dulu kan. Okey. Dulu. So yang mana kita belanja dulu baru simpan. Yes. Bila kita dapat gaji je, kita belanja dulu. Okey, dah habis dah. Okey, aku ada banyak ni je bulan ni, aku dah simpan. So maknanya simpanan tu dia jadi tak konsisten. Maknanya setiap bulan tu dia punya simpanan jadi tak sama. Mungkin bulan ni 500, mungkin bulan depan 100. Mungkin bulan satu lagi, alamak nak belanja beli raya, duit raya apa semua. Tak ada langsung kosong. Okey. Betul. So itu maknanya bukan sebenarnya akaun dari simpanan 30 dan 20. Ya, itu bukan akaun simpanan. Itu bukan akaun simpanan. It's not a savings account. That one is called a transit account. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap ada. Macam chips more gitu. Jadi akaun laluan. Yes, akaun laluan gitu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab dia lalu, sekejap tak ada. Lalu masuk gaji dan dia keluar. Yes. So ikut je tu formula 50, 30, 20 gitu. And bagus tadi cakap tentang apa ni? Ya, simpan duit dulu baru belanjakan kan. Pasal apa? Pasal bila ramai orang kan, dia dah cuba apa ni, dia belanjakan duit dulu baru nak simpan kan. Pada penghujung bulan tu kan, dia rasa juga memang tak boleh simpan duit pun gitu. So apa yang saya tekankan sebagai seorang penasihat kewangan ialah ubah je. So bro, you share a very good tip yang begitu bagus dan bernas untuk buat apa? Untuk simpan duit dulu. Dapat gaji, simpan duit dulu kan. Simpan tak kisah dekat takaful ke, simpan dekat bank account yang berasingan ke kan, yang patuh syariah of course atau simpan kat mana-mana. Tapi apa yang ditekankan ialah simpan dulu, baru selebihnya tu belanjakan. Pasal kalau tak ada teknik sedemikian gitu kan, dia memang susah lah buat sama-lamanya lah kan. Tak boleh simpan dulu kan. Ya, so baguslah teknik je tu. Dalam kata orang putih kata pay yourself first. Bayar diri sendiri dulu dan buat simpanan dulu. Sebab kadang-kadang dia rasa sebab dia rasa macam menyimpan tu bukanlah sesuatu yang benefit pada dia. Dia rasa macam pergi shopping, beli baju, beli bag, beli jam, itu benda yang nampak, tu barulah reward diri. Padahal simpanan juga adalah satu benda untuk reward diri. Betul ke betul? Betul. Simpanan ibarat apa tau? You yang muda bro, membantu you yang tua. You nyari muda kan.
you simpan duit, kan, you berbantu Helmi Halim yang muda, kan, berbantu Helmi Halim yang dah berumur nanti lagi 20 tahun akan datang gitu. Dia ibarat macam gitu saja, kan. Dia bukan suruh beli benda lepas tu duit dia habis, tak ada. Simpanan tu tetap dalam jangkauan kita, dalam pegangan kita, dalam genggaman kita gitu, kan. So tak payah risaulah, kan, simpanan tu nak kena simpan duit ke apa gitu, kan. And satu benda yang saya kata tentang konsep, kan, kenapa penting tu ada konsep-konsep tadi macam 50-30-30-20 atau konsep pay yourself first, like you kata simpan duit dulu baru belanja, kan. Pasal apa? Pasal satu benda yang kita nak tekan kat sini ialah satu benda panggil tabiat lah. Tabiat menyimpan. Tabiat menyimpan. Tabiat menyimpan ni, kan, kita perlu ambil tabiat ni dan menjadikan ia satu sebagai satu kebiasaan tau untuk diri kita. Sebab sebagai seorang penasihat kewangan, saya tahulah ni bukan saja di Singapura, di Malaysia pun sama juga gitu. Ni pemerhatian saya lah. Saya tengok, kan, kalau misalnya lah, kalau ibu bapa kan dia punya habit, kan, atau tabiat kewangan bagus, selalu-selalunya, kan, anak-anak pun akan ikut. Tapi kalau ibu bapa, kan, dia punya tabiat simpanan semua tu tak begitu elok, tak begitu bagus, kan, anak-anak pun akan mengikut jejak langkah ibu bapa tu. Ini merentas sempadan tau. Dia bukan di Singapura je atau di Malaysia je, dekat mana-mana sekalipun gitu. Kan? So bagus lah bagi siapa yang sedang mendengar ni, kan, di Facebook Live ni, kan. Apa ni saya tekankan ni, gunakan konsep ni dikongsikan oleh brother Helmi Halim dan diri saya Helmi Hakim, kan. Gunakan konsep ni untuk diri sendiri dulu. Lepas tu kita boleh ajar anak-anak kita untuk ikut tabiat ni. So macam kita cakap simpan duit dulu baru belanja, kan. Dia boleh bagi tahu anak-anak, ini duit jajan, kan, ibu atau ayah bagi you, kan, untuk belanja pergi sekolah, kan. Tapi simpan dulu sebahagian, letak kat tabung. Selebihnya tu baru belanja gitu. So anak-anak akan terikut gitu. Okey, bapak kata suruh simpan duit dulu baru belanja. Mulakan masa mereka masih kecil lagi tu. Pepatah peribahasa Melayu, kan, menyatakan melentur bulu biarlah dari rebungnya, kan. So dari kecil mereka dah dididik, kan, tentang tabiat kewangan yang bagus gitu. Bila mereka meningkat dewasa, masya-Allah, alhamdulillah, subhanallah, you akan nampak kelompok keluarga itu, kan, mereka akan adalah terbahagian dalam bahagian komuniti yang celik kewangannya gitu. So ini adalah perubahan, kan. Setiap keluarga kalau ikut teknik macam gini dan dia pass down to anak-anak, kita akan mendapati alhamdulillah, kan, di Malaysia, di Singapura, di merata dunia, kan, semua akan ada benda ni panggil teknik kewangan atau tabiat kewangan yang baik gitu. Dia akan memberi impact kepada komuniti Muslim di rantau Asia ini. So kira pokok pakalnya simpanan ni sangat-sangat penting. Betul. Sebab kalau tak ada simpanan, mulalah kalau contohnya macam sekarang ni, bila waktu PKP, waktu MCO, so pada waktu ni memang tak ada siapa pun boleh keluar kerja. Sampailah kalau di Malaysia ni baru sampailah 4 hari bulan hari tu, hari Isnin lepas, barulah dibenarkan untuk bekerja semula. So barulah start bekerja. Sebab sebelum daripada situ, daripada tarikh 18 Mac yang kita PKP kat rumah ni, memang yang bekerja ni yang betul-betul essential service sahaja. Yang mana kerja frontline, polis, askar, nurse, yang jenis-jenis tu je. Yang paling kuat boleh bekerja adalah JDEC, pos laju. Okey. Sebab banyak orang boleh online. Yes. Pos pun sekarang dia tak bekerja dekat Singapura ni. So saya kalau nak hantar benda, kan, dekat mana-mana address ke alamat, kan, mereka tak bekerja sekarang ni kalau kat Singapura sekarang ni. Okay. Yourself you dah boleh bekerja, dah boleh tunjuk klien rumah-rumah sekarang di Malaysia. Dah boleh dah. Untuk hantar barang apa semua tak ada masalah, memang dibenarkan lah. Untuk tunjuk rumah boleh? Macam pos laju. Untuk yourself sebagai property, kan, you buat property ni, kan, dah boleh jumpa klien kan? Kita baru dia diberi kebenaran start daripada 4 hari bulan itu. 4 Mei. 4 Mei hari tu kita dah start boleh bawa jumpa orang, tapi sekarang pula bulan puasa. So dah jumpa orang ni, dia jumpa orang kat dalam rumah tu sajalah.
Tapi Ah, still nak kena jagalah, jaga penjarakan sosial dan sebagainya. okey, okey, okey. Ah, Okey, yelah dia oh, bertahap-tahap lah kan. Pasal ni baru sangat ni hmm, kan. Ramai pun masih takut lagi betul. gitu. Kan pasal ni mana tak nampak. Kalau boleh nampak, boleh scan ke apa gitu, okey juga kan. Tapi benda ni tak nampak gitu. So that's why kena ambil apa ni langkah berjaga-jaga gitulah kan. Okay bro, so Betul, apa ni betul. tadi kita sentuh tentang apa ni, tentang dana kecemasan atau kita sebut sebagai pattern Ah, kemarau lah kan. Kita pun sentuh tentang konsep 50-30-20 gitulah kan. Ini semua konsep hmm, yang kita hmm, senangkan rasa tengah apa ni pakai lah sekarang ni. And dia adalah hmm. untuk disebut sebagai apa ni strategi financial objective atau objektif kewangan untuk kira jangka masa singkat lah gitu. Because macam dana kecemasan ni aku perlu pakai sekarang ni. Perlu pakai sekarang contoh lah gitulah. Betul, And yes. betul. So ada satu konsep yang saya selalu kongsikan lah bersama ramai orang kat luar sana tu kan. Pasal sekarang ni ramai cakap, Helmi, actually dana kecemasan dah cukup dah. Kan? Dana kecemasan dah Ah, cukup. Semua dah okey dah kan. So sekarang ni saya dah dah komplit membuat dah. dana apa ni? Dana dana untuk peluang-peluang yang sedia ada pula. Contoh property ke Ah, kan. Jika saya nak buat dana pelaburan ah, contohlah. Kan saya nak sediakan duit betul. ni lah kan untuk dana pelaburan. Be it Hmm, property ke, be it puduk takaful atau pelaburan mana-mana ke, tak kisahlah gitulah. So ni salah satu konsep yang saya kongsikan dengan semua klien saya. And saya dah kongsikan konsep ni dah lama lah. Kan dah masuk berapa ah, tahun dah masuk 13 tahun dah dalam industri ni saya kongsikan konsep ni lah kan. Konsep ni okay. kan disebut sebagai apa? Konsep flare. F Oh, L hmm, A I R. So ramai hmm, orang tanya tau gini tau. Okey, pelaburan ni bagus tak bagus? Pelaburan itu bagus tak bagus? Pelaburan yang sana tu bagus ke tak bagus? Pelaburan yang kat sana situ tu bagus tak bagus? Macam mana nak tahu bagus ke tak bagus? And dia actually bergantung kepada individu tersebut gitu. Sebagai seorang penasihat kewangan kan, macam mana nak tahu bagus ke tak bagus? Pasal satu produk kewangan kan, atau satu property ke kan, dia mungkin bagus bagi satu individu kan, betul, tapi bagi individu yang lain mungkin tak bagus sangat. Jadi apa yang betul. membezakan yang bagus ke yang tak bagus untuk individu tersebut gitu. So dah saya kongsikan tentang konsep ni disebut sebagai apa, sebagai flare. Flare, Hmm, F L hmm, E I R. F tu hmm. apa? F tu financial objective, objektif kewangan. Oh, So selalunya saya akan tanya lah kalau klien datang kat jumpa saya kan, lagi saya tanya orang lah, ini you datang ni nak ambil plan pelaburan ke plan apa-apa tak kisah, tapi untuk apa? Nak buat untuk apa? ah, Kan, dia akan tanya, nak apa? betul, Kan, itu soalan asas saya akan tanya. Nak apa? Dia nak buat untuk apa? Untuk dana persaraan ke? Nak buat untuk pelaburan ah, anak ke? Atau untuk betul, apa exactly? What's your financial objective? ah, Apakah objektif kewangan anda? Itu yang pertama. Yang keduanya betul. panggil apa? Yang keduanya panggil liquidity. Liquidity maksudnya apa? Liquidity. Maksudnya you punya dana Baik. kecemasan lah tadi. Yang tadi saya sebut tadi, dana kecemasan. Ah, You ada tak? Cukup tak you dana kecemasan? Kan, even I think for yourself kalau nak beli property kan, contoh property atau hartanah tambahan gitulah kan, saya selalu dengar lah ramai yang sebut sebagai benda ni panggil holding power. You kena ada holding okay. power gitu. Holding Betul. power tu you macam mana nak tahu ada holding power tu lah, satu benda lah liquidity lah kita sebut gitu. Daripada istilah kita penasihat kewangan, you punya dana kecemasan, tapi kalau you dapat apa ni plan-plan untuk beli hartanah tambahan ke apa tu, you kena tengok you ada duit yang you boleh dicairkan tak kan untuk kegunaan seharian gitu. So yang keduanya L, liquidity. Yang ketiganya affordability. Affordability tu you mampu tak, tahap kemampuan you gitu. Of course apa ni, dari segi property lah kan, since you buat property dekat Singapore ke dekat Malaysia ke, dia ada benda ni panggil apa ni, TDSR. TDSR tu Total Debt Service Ratio. Betul. Total Debt Service Betul. Ratio dalam bahasa Melayu apa bro? Ada tak bahasa Melayu dia TDSR? Dalam bahasa Melayu dalam bahasa Ada? Melayu saya pun nak fikir. DSR Ada? Tak sebenarnya ingat kalau dalam bahasa Melayu ni kebolehan kebolehan orang tu untuk buat loan. Okay lah. Okay. Simple juga Ah, lah gitu. Okay, TDSR gitu kan. ah, Okay, so yang tadi saya cakap apa ni, FLA, affordability lah kan. Yelah, you nak bayar installment rumah tu kan, betul. property pelaburan tu kan, tanah pelaburan tu kan. You Ah, mampu tak mampu tu, itu persoalan lah daripada segi apa ni, dari segi hartanah gitu. Daripada segi kita, kalau seseorang tu nak buat sebuah pelaburan kan, kita nak tahu dia mampu ke tak mampu gitu. Itu sebut sebagai affordability. Salah satu cara cepat lah, cara cepat untuk nak tengok kan, nak pantau kan, whether seorang tu dia mampu ke tak mampu tu, dengan saya menanyakan soalan lah. Saya akan tanya lah, bro, dari apa ni,
jangka masa 6 bulan yang lepas ni kan, berapa je dah simpan duit tiap bulan secara konsisten. Dari situ saya boleh agak-agak gitu. Kalau cakap, Helmi tak pernah simpan duit lah. Oh, tak pernah simpan duit. Dan janganlah. Jangan buat satu langkah untuk beli hartanah baru ke, atau janganlah untuk nak ambil pelaburan ke bila tak pernah simpan duit gitu. Tak nak macam gitu. Of course kalau dengan lebih detail gitu, bagi diri saya akan buat benda ni panggil cash flow statement lah. Cash flow statement maksudnya nak pantau you punya cash flow itu untuk tengok you mampu ke tak mampu untuk buat sesuatu pelaburan tu. Tak kisah pelaburan daripada segi hartanah ke atau pelaburan daripada segi apa-apa pun. Itu yang ketiga, FLA. Dan lepas tu I tu apa? I tu investment time horizon. Investment time horizon. Berapa lama you nak buat pelaburan tu? Kan? Maybe contoh contoh kalau dari segi hartanah tu, you nak beli hartanah tambahan gitu kan. Berapa lama you nak pegang tu kan, di hartanah tu. You kena tahu your investment time horizon. Daripada segi produk kewangan pun kita akan tanya kan, klien, berapa lama you nak buat, berapa lama lagi you nak bersara. Berapa lama lagi your anak umur berapa sekarang, berapa lama lagi anak you nak pergi universiti. Pasal apa? Pasal strategi kewangan kan untuk jangka masa yang singkat, contohlah 2-3 tahun, dengan strategi kewangan untuk jangka masa yang panjang sedikit tu, lebih dari 10 tahun, dia berbeza. Dia berbeza amat sangat gitu. So that's why kita kena perlu ambil tahu gitu kan, investment time horizon kita, berapa lama jangka masa untuk kita kan buat sesuatu pelaburan tu. And yang terakhir tu R. So FLEIR. R tu apa? Risk profile. Kita kena tahu risiko. Pasal setiap orang kan, perut dia boleh tahan, they have different type of risk profile. Ada orang dia boleh ambil risiko yang lebih tinggi. Tapi ada orang dia tak boleh ambil risiko sangat. Dia boleh sesuatu yang lebih rendah gitu. Daripada segi itu kita akan agak-agak kita akan pantau, tengok kan kesesuaian gitu kan. Dia panggil ni compatibility kan, dari segi perspektif kewangan, okey tak okey, boleh tak boleh seseorang tu ambil kan sesuatu plan tu menjurus kepada objektif kewangan tersebut. Tak kisahlah nak beli hartanah ke atau nak ambil pelaburan yang lain gitu. So konsep FLAIR ni memang saya kongsikan dengan ramai orang kat luar sana lah kan. Memang ini kira asas lah, asas daripada teknik pengurusan kewangan yang patuh syariah di Singapura, insyaAllah jugalah di Malaysia sekali. Sama je, lebih kurang sama je. Sebab untuk kita nak buat sesuatu dalam kita punya hidup untuk uruskan kewangan ni, kita kena tahu apa yang kita nak capai sebenarnya. So satu yang kita nak capai, mungkin kita nak capai beli rumah, ataupun mungkin kita nak capai, kita nak bersara dengan awal. Ada orang tu dia nak bersara awal, dia tak nak tunggu 50, 60. Kalau boleh 40 nak bersara dah, nak ada rumah dah. Tapi sekarang tak payah, semua orang dah ada rumah, dah bersara dah. Ya. Tapi kebanyakan kita dah start bersara dah sekarang ni. Ya, terpaksa bersara. Tak ada pilihan. Terpaksa bersara. And then mungkin sekarang ni mungkin dah ada dah yang terpaksa nak cairkan saham. Banyak barang. Banyak aset yang orang dah start dah cairkan. Sebab dah bersara dah. Betul. Saya ternampak artikel kan dekat Malaysia juga sekarang PKP dah dilonggarkan sikit kan, kawalan dia kan. So saya tengok terbaca juga tu ramai juga tengah beratur kat kedai pasak gadai Yalah, nak buat macam mana, kadang-kadang mungkin itu je lah benda yang terakhir dia ada untuk dia nak pakai, untuk dia makan, and then terpaksa lah. Itu antara benda yang kita tak dapat nak elak kan. Sebab itulah pentingnya yang kita nak, yang apa yang kita sampaikan pagi ni. Berkenaan dengan pengurusan kewangan ni. Supaya kita tak terduduk, supaya kita tak jadi tiba-tiba nak kena pergi sana, nak pergi sini, kan? Betul. Yes. So rasa macam banyak ilmu yang dapat pagi ni. Alhamdulillah. So dengan konsep dengan peti kecemasan, betul dengan konsep 50 30 20. Okay? So and then last konsep konsep FLAIR. Menarik konsep ni. Alhamdulillah. Sebab F tu benda yang paling penting, financial objective. Untuk buat sesuatu dalam kewangan, benda yang paling penting kita nak tahu apa objektif kita. Betul. Sama juga macam kita pergi kerja. Betul. Kita pergi kerja, kita dah tahu dah objektif kita pergi kerja adalah untuk dapat gaji sebenarnya. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita tahu dah kita nak kena buat apa. Betul. Sebab kalau kita tak pergi kerja, kita dapat gaji. Betul. Yes. Kan? Penting.
Sebab objektif kewangan dia pun akan bagi kita tenaga tau. Objektif kewangan dia akan bagi kita tenaga. Bila kita tahu apa pasal kita buat sesuatu kan, dia akan bagi kita tenaga. Kan pasal ramai orang kan, contohlah dia ambil plan pelaburan ke apa kan. Okey, contoh dia ambil lah plan pelaburan, contoh RM300 setiap bulan lah untuk simpan untuk apa? Untuk bagi untuk pelajaran anak contohnya kan, pelajaran anak. Kan dia simpan kan $300 sebulan. Kan sekarang dia semangat kan, dia berkubah-kubah cakap aku nak anak aku masuk universiti, berkubah-kubah. Tapi silang berapa tahun kan dia terlupa kenapa dia simpan tu $300 setiap bulan tu. Dia kata tanya-tanya, ni buat apa aku simpan RM300 setiap bulan ni. RM300 darabkan 12 dah RM3,600. RM3,600. Wow, aku dah boleh pergi keluar negeri bersama family kan. Tinggal kat hotel 5 bintang. Kan dia akan fikir gitu kan perlukah aku sambung ni plan ni. Tapi kalau you ada objektif kewangan yang utuh, yang kuat, dia akan betul-betul faham ni duit ni aku simpan tu apa, untuk anak aku nak anak aku masuk universiti pada masa depan. Sebagai seorang bapa yang bertanggungjawab, aku perlu pastikan bahawa anak aku kalau nak masuk universiti dia ada duit kan, untuk pilih lah kursus mana dia nak kat universiti atau universiti mana ke. Aku sebagai ketua rumah tangga ni kan, ada menjalankan tanggungjawab dan menjalankan amanah untuk anak aku masuk universiti dengan menyediakan simpanan daripada sekarang. So that's why dia perlu ingat kembali. Dan kalau kita lupa kan kenapa kita buat sesuatu, kita kena ingat kembali kenapa kita mulakan sesuatu tu. So that's why objektif kewangan tu penting sangat-sangat. Alah senang je, plan, financial objective. Ingat aja kenapa you buat sesuatu. You bukan buat suka-suka. Tak, you buat pasal apa? Pasal bersebab. Sebabnya apa? Sebab contoh tadi nak buat untuk pelajaran anak. Itu contohnya gitu. So kalau ada objektif kewangan, insya-Allah lah everything will fall in place smoothly lah. Semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Betul. Tapi bila kita cakap berkenaan dengan takaful itself, bila kita cakap berkenaan takaful, tapi bila kita cakap financial objective dia, kalau kita kata pasal sakit, kalau kita kata pasal hospital, kita cakap pasal mati, TPD, critical illness, kan? Orang rasa macam tak apa, aku mungkin tak jadi benda-benda tu. Aku mungkin tak kena. So itu masalah dia. So dia jadi macam tak apalah. Tak payahlah ambil takaful ni sebab aku sihat je. Aku takkan kena TPD ni, aku takkan kena critical illness ni. So kadang-kadang ramai orang dia tak nampak benda ni. Sebab benda tu dia boleh jadi sekelip mata. Betul? Betul. Tiba-tiba mungkin sebab before this pun kita dengar ada juga yang mana meninggal di usia muda 29, 30 dah meninggal. So dia tinggalkan anak-anak kecil. So itu apa yang dia orang nak makan selepas ni. So mungkin dalam konteks takaful itself, takaful boleh membantu orang-orang yang macam ni. Sebab tu kadang ramai dia tak sedar takaful ni betapa pentingnya takaful selain daripada peti-peti yang dia kena simpan. Betul. Saya teringatlah hadis Nabi Muhammad SAW lah kan. Dia kata apa masa tu dia terjumpa this Bedouin kan. And dengan unta kan. Habis unta dia kan bertali tu, dia biarkan gitu je. Kan, then Nabi Muhammad tanya kan, ni kenapa kau unta ni kau biarkan dekat sini je, kau tak ikat? Dia kata, tak, aku berserah pada Allah Ta'ala. Aku hanya berserah pada Allah SWT. So Nabi Muhammad SAW kata apa? Kau pergi ikat kan tali unta tu kepada pokok, kepada mana ke situ. Lepas tu lah baru kau berserah kepada Allah SWT. So apa yang saya tekankan kat sini ialah bagi mereka yang dia cakap benda ni takkan berlaku ke apa gitu all that. Kita kena ambil langkah yang bertanggungjawab. Kita kena seperti saya kata, tak ikat tali unta tu pada pokok dulu gitu, baru kita berserah pada Allah SWT kan. And sebagai seorang yang bertanggungjawab ini kan, sebagai ahli keluarga, sebagai ketua rumah tangga yang bertanggungjawab kan, kalau kita meletaklah meninggal dunia, kita tak nak membebankan ahli keluarga kita dengan hutang keliling pinggang. Sebab hutang keliling pinggang tu perlu dibayar kan, and siapa yang nak bayar tu? Takkanlah kita nak suruh anak isteri kita bayar gitu kan. So sebagai seorang yang bertanggungjawab tu, kita kena fikir jauh gitu kan. And
plan-plan takaful ni kan, dia dapat membantu lah ahli keluarga kita bukan saja untuk melunaskan hutang-hutang yang sedia ada pada yang masa yang sama kan, kita sebagai seorang yang bertanggungjawab kita dah pastikan lah bahawasanya makan minum mereka semua terjaga, rumah semua terjaga, basically kehidupan seharian mereka terjaga walaupun kalau kita tidak ada di muka bumi ni. Okey, so saya rasa kita dah bersiaran hampir 1 jam ni. So dah banyak dah. Dah banyak benda yang kita dapat pagi ni. Okey, so saya rasa terima kasih banyak-banyak. Saya nak tahu lah. Mungkin ada lagi yang nak disampaikan daripada Tuan Helmi Hakim berkenaan dengan teknik pengurusan kewangan, mungkin kata-kata terakhir. Ya, so apa ni kata-kata terakhir saya kan? Okey, kejap apa yang saya nak cakap Okey, kata-kata terakhir saya tu ialah kita dekat muka bumi ni kan, kita diberi amanah lah kan, kita diberi tanggungjawab untuk terjalankan yang digalas dan apa ni yang kita perlu lakukan setiap hari tu. Salah satu cabang tanggungjawab yang kita perlu pastikan kita buat betul-betul ialah pengurusan kewangan. So teknik pengurusan kewangan kita ni kan kena utuh, kena kuat, kena mantap. Dan pada masa sama pastikan pengurusan kewangan kita ni, setiap benda kita nak lakukan ni dia patuh syariah. Sebab apa? Kenapa patuh syariah? Sebab kita kena perlu faham satu benda. Rezeki semua kan, rezeki semua Allah Ta'ala yang bagi. The Ar-Razak, Allah Ta'ala yang bagi gitu. Allah Ta'ala yang catur kehidupan kita seharian gitu. So that's why kita perlu pastikan setiap benda yang kita lakukan ni perlu patuh syariah. Sebab apa? Pasal kita nak dapat keridaan daripada Allah SWT dan kita nak dapatkan benda ni disebut sebagai barakah, keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah kan, dengan apa ni, dengan caturan kewangan kita yang baik gini, dan pada masa sama patuh syariah kan, Allah Ta'ala akan bantu kita untuk mencapai apa saja objektif kewangan yang kita ada, be it buat masa ini atau pada masa hadapan. Itu saja dari saya. Terima kasih Brother Helmi Halim. Okey, terima kasih banyak daripada Tuan Helmi Hakim sebab berkongsi info, berkongsi maklumat, berkongsi tips-tips yang kita bagi ni. Okey, so terima kasih kembali. So saya sampai sini dulu. Okey, so insyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Tapi jauh lah. Sekarang ni kita kena jumpa online je lah. Nak jumpa. Okey, sebelum saya terlupa sebenarnya. Tadi mungkin ada yang tertanya-tanya. Macam mana saya boleh kenal Helmi Hakim ni? So just nak share sikit. Sebenarnya saya kenal dia masa saya dengan dia join satu seminar di Malaysia lah. Sebab saya tak pergi seminar di sana. Tak pergi seminar di Singapura. So dia datang ke Malaysia, so kita jumpa dekat situ. So disebabkan kita orang punya mission lebih kurang sama, iaitu takaful, hartanah, benda yang basic point ni adalah duit. Apa hal pun duit. So kalau tanpa duit, kita tak boleh nak bercakap berkenaan dengan apa sahaja pun. Betul. So itulah membuatkan kita orang bertemu. Itulah sejarah dia. Dan nama dekat sama. Helmi Halim. Nama pula dekat sama. Okay. So terima kasih banyak sekali lagi Tuan Helmi Hakim sebab sudi untuk join kita punya sesi live pagi ni untuk share share dengan maklumat-maklumat, info-info teknik yang ada. Okay. So insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Selamat berpuasa bro. Okay, selamat berpuasa dan selamat berhari raya di rumah. Kita ke Malaysia tak tahu lagi. Ya, kita dah confirm dah beraya di rumah dah. Tak payah nak dapat kepastian lagi dah. Dah ada persediaan dah beraya di rumah. Tapi sampai 1 hari bulan 6 je. Ya, kita tak tahu. Kadang-kadang boleh dilanjutkan. Kita tak tahu. Buat masa ni lah. 1 hari bulan 6 kan. Walaupun raya sebulan kita tak tahu kan. Tapi tak apalah, kita redha sajalah. Betul. Okey. Terima kasih bro. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Baik. Okey, so alhamdulillah. So tadi kita dah bersembang panjang tuan-tuan. Kita dah bersembang hampir 1 jam bersama dengan saya punya rakan Helmi Hakim daripada Singapura. Dia punya main adalah berkenaan dengan takaful. So sebenarnya takaful ni di mana-mana pun lebih kurang sama je. Sebab takaful ni adalah satu medium, satu perkara yang boleh membuatkan boleh membantu kita
untuk melindungi kita. Selain daripada kita, sebenarnya topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan pengurusan kewangan. Tapi disebabkan dia dengan saya adalah lebih kurang benda yang sama, menguruskan duit. So sebenarnya kita bukanlah menguruskan kewangan. Sebenarnya kita bercakap berkenaan dengan urus duit. Okay? So saya harap kami punya perkongsian pagi ini memberi manfaat kepada anda, memberi satu titik tolak, membuka minda anda daripada perkongsian ini. Mudah-mudahan. So kita pun masih lagi menanti, sebab buat kata kawan saya tadi ni, dia memang dah confirm beraya di rumah. So kita masih lagi menanti daripada pihak kerajaan untuk mengumumkan adakah kita akan beraya di rumah atau sebaliknya. Okay, so insyaAllah, so sekiranya sebelum nak mengundurkan diri, so jangan lupa untuk tekan button share tuan-tuan. At least rakan-rakan anda pun dapat juga info, dapat juga maklumat. Sebab benda ni bukannya benda yang free-free nak dapat. Okay, sebab bukan selalu saya boleh dapatkan benda ni. So banyak sangat teknik yang kita belajar pagi ni. So insyaAllah, sekiranya ada rezeki kita berjumpa lagi. So sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.